Nak balas balik tak dapat dah. Mati dah bapak kita. Tetapi kita dapat membalasnya balik dengan habis sembahyang, doa untuk dia. Waktu berada dalam majlis ilmu, ya Allah, kalaulah aku dapat pahala dengan berada dalam majlis ilmu ni, ya Allah, aku hadiahkan pahalanya pada arwah bapa aku. Wabil walidaini ihsana. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, pegawai-pegawai syarak muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah kata-kata di dalam bahasa Inggeris, dia sebut kepada kita, never forget two people in your life. Jangan kita lupakan dua orang di dalam hidup kita. The person who lost everything to make you win, that's your father. Seorang yang sanggup kehilangan segala-galanya demi nak memastikan kita berjaya, namanya ialah bapa kita. And the person who was with you in every pain, and every pain, that's your mother. Dan seorang yang sanggup bersama dengan kamu dalam apa keadaan susah sekalipun, dia adalah mak kamu. Baik, kita lihat dalam pembentukan keluarga kita, dua perkara ini dahulu. Yang pertama, seorang laki-laki who lost everything to make you win. Seorang laki-laki yang sanggup kehilangan segala benda demi nak memastikan kita ni berjaya. Namanya ialah bapa kita. Tapi kadang-kadang pengorbanan bapa ni orang tak kisah sangat. Sebab ditutup dengan kelelahan ibu tadi. Kesusahan si ibu. Dan bapa ni pun kadang-kadang dia tak ungkit apa yang dia dah buat. Dia tak cerita pun dekat anak-anak dia, dia berat kerja. Dia tak cerita pun pada anak-anak dia, minat dia hilang lepas berkahwin. Sebelum kahwin minat macam-macam, tapi lepas kahwin hilang minat. Pasal apa? Macam-macam sebab lah. Salah satu sebab dia, isteri tak bagi. Elok nak pergi mancing je. Hai, mana tu bang? Udah lah bang. Oi, cancel. Kawan-kawan pun hilang. Tu nak ke mana pula? Minum kejap. Di rumah tak ada kopi ke? Masuk balik. Sebab tu kalau kita ni rasa-rasa nak bangga dapat lesen B full, tak payahlah. Nak dapat lesen keluar rumah pun susah. Tak mana faham, tak faham sudah entah. Kadang-kadang bapak kita berkorban. Naik motor balik kerja. Balik pula hujan. Basah lenjun. Lencun basah. Menggigil. Naik motor tu menggigil. Kesejukan. Untuk apa? Mencari rezeki. Berapa banyak bapak-bapak yang tebal muka meminjam duit kawan nak memastikan anak dia dapat bayar yuran, anak dia dapat beli kasut bola baru, anak dia dapat pakai iPhone, anak dia pastikan dia dapat masuk sekolah, dapat belajar. Kadang-kadang sampai habis pencen, hutang rumah pun tak bayar. Tak habis bayar lagi. Dah pencen, hutang rumah masih berjalan. Ingatkan lepas pencen, nak pencen. Tak, sambung kerja. Ada jaga-jagalah. Ada yang reba Grab. Ada yang jadi Grab food. Rider pun. Umur 60 lebih. Rider lagi. Pasal apa? Untuk anak dia. Tapi kadang-kadang anak tak nampak. Nak mengaku itu bapa aku pun segan. Ada anak yang bila bapak dia datang ke asrama, marah dia. Bapak kalau datang naik motor tak payah. Malukan kawan-kawan saya.
Ambil outing naik motor, marah anak dia. Orang lain naik kereta, bapak dia bawa kereta, bapak aku naik motor. Naik motor pula tuan-tuan, mak gad depan tak ada. Sudah entah ni. Padahal dengan motor itulah bapak cari rezeki untuk anak. Sebab tu adik-adik yang datang malam ni, hormat, hargai bapak. Yang sanggup berkorban segala-galanya, kehilangan segala-galanya. Nak memastikan bahawa kita ni hidup, mak kita ada rumah, nak memastikan isteri dia tu makan, nak memastikan bahawa tak meminta-minta. Kadang-kadang baju pun tak tukar. Sebab tu bila datang raya, orang yang paling jarang cari baju raya bapak. Apa yang ada je lah. Yang paling sibuk cari baju raya siapa? Bila datang kenduri kendara kahwin, siapa yang paling sibuk nak buat sedondon? Bapak ni pakai baju Melayu pun cukup lah, kata dia. Pakai jubah pun lagi bagus. Poket jubah lagi panjang ke dalam, kata dia. Yang mana faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. Engkau pakai baju Melayu susah, pakai samping susah pun nak simpan duit. Kalau jubah kan senang, terlabur ke dalam, tuan-tuan. Tempah khas jubah tu. Made in kandang lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, bapak ni dia tak kisah. Baju tak ada cop pun tak apa. Baju tak ada brand pun tak apa, janji boleh pakai. Beza dengan setengah orang. Telekong ni pun Allah tulis kat belakang tu. Siti Rabi'ah. Jadi orang sembahyang di belakang tengok, Siti Rabi'ah. Dia bukan sujud pun tengok. Nampak tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak tulis pakaian di belakang telekong, dia tulis tulisan di belakang tudung. Tulis di belakang tu, siap mas lagi, tulisan mas lagi. Ariano. Nampak. Orang bapak kita tak kisah, tuan-tuan. Dia belasah je. Janji, dapur berasap. Janji, anak dia makan. Janji, sewa rumah, sewa bank, jalan. Janji elektrik, bayar. Allah, sebab tu kita nombor satu, jangan lupakan orang ini yang sanggup kehabisan segala-galanya demi kita. Namanya ialah bapak kita. Kadang-kadang rumah yang kita duduk sekarang, rumah yang bapak kita bayar sewa. Rumah bapak yang bayar loan setiap bulan. Setiap bulan potong gaji, mati bapak kita, sekarang rumah tu dapat kat kita. Berapa ramai yang ucap terima kasih pada bapak dia. Berapa ramai yang ucap terima kasih pada bapak dia, kenang jasa arwah bapak dia dengan wakaf balik untuk bapak dia. Tidur di rumah itu, isteri dia masuk basuh kaki, duduk dalam rumah pusaka bapak, dapat pula cucu. Ramai pula cucu, 7-8 orang pula berlari ke sana, ke hulu, ke hilir. Rumah ni bapak kita bayar dengan penat dia. Rumah ni bapak kita bayar dengan lelah dia. Dengan sakit dia. Bayar setiap bulan. Nak balas balik tak dapat dah. Mati dah bapak kita. Tetapi kita dapat membalasnya balik dengan habis sembahyang, doa untuk dia. Habis sembahyang, doa untuk bapak. Waktu berada dalam majlis ilmu, ya Allah, kalaulah aku dapat pahala dengan berada dalam majlis ilmu ni, ya Allah, aku hadiahkan pahalanya pada arwah bapak aku. Lalu dekat satu masjid sedang dibina masjid, singgah saya wakaf atas nama arwah bapak saya. Itu sahajalah pahala yang kita boleh post. Yang mudah-mudahan dan insya-Allah sampai pada mereka. Bapak kita yang kita akan sedar kehilangannya bila dia telah meninggalkan kita. Sebab apa? Sebab waktu kita hidup dulu, kita sibuk mengutip batu. Kita terlupa berlian, diamond yang ada di rumah. Yang banyak manusia kutip stone. Banyak sangat batu yang dia kutip. Sibuk mengutip batu, tapi dia terlupa akan diamond dia yang di rumah. Bila diamond tu dah hilang, baru dia tahu itu adalah berlian, itu adalah permata, dan itu adalah benda yang sangat bernilai.
tapi dah hilang buat selama-lama dia. Sebab tu tuan-tuan, jangan sangat sibuk mengutip batu-batu. Batu-batu banyak di jalan. Batu-batu banyak di pasir. Batu-batu banyak di pantai. Batu-batu banyak di mana-mana pun. Kau nak jumpa di mana-mana pun ada. Tapi berlian sangat susah dijumpai. Kalau dalam keluarga, dia hanya mak, dia hanya bapa saja berlian. Kalau dua berlian yang ada di rumah ni disia-siakan hanya kerana sibuk mengutip batu di jalanan, Allah. Kenapa Ustaz panggil batu di jalanan? Sebab batu ni kalau ditar, awak boleh pakai dia. Batu ni kalau diturap dengan tar, awak jadi jalan. Tapi jangan lupa, batu ni pula boleh baling pada awak. Batu yang samalah awak terlanggar dia, awak jatuh. Batu yang samalah kereta langgar terbabas. Berapa banyak kerana batu. Sebab tu jangan salah menilai kawan. Jangan salah menilai sahabat. Jangan melebihkan orang lain. Sampailah permata yang sangat berharga di rumah, yang sanggup berkorban segala-galanya, bila dah tak ada baru kita nak sedar. Yang kedua, apa kata orang putih? Kata orang putih, satu manusia yang sanggup bersama awak dalam saat awak susah. Dia tak pernah meninggalkan awak. Nama dia ibu, your mother. Nabi ditanya, ya Rasulullah, man abirru ya Rasulullah? Siapakah yang patut aku berbuat baik ya Rasulullah? Ibu kamu. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Mak kamu. Kemudian siapa? Mak kamu. Kemudian siapa? Bapa kamu. Tu dia kedudukan mak. Ibu yang saya sebutkan tadi, the person who was with you in every pain. Tiap-tiap kali awak berada dalam kesusahan, dalam kesakitan, mak awak yang sanggup berkorban. Sampai kadang-kadang mak tak sanggup, tak sempat berdoa untuk diri mak. Dia sibuk berdoa untuk anak-anak dia. Untuk dia tak ada. Mak ni angkat tangan je, ya Allah, anak aku nak periksa SPM, ya Allah. Saya keluar dari masjid, saya keluar dari tempat ceramah, mak datang, mak datang, mak datang. Ustaz, ini anak saya nak SPM, tolong doa. Ustaz, ni anak saya nak SPM, tolong doa. Jarang bapa. Ustaz, ni anak saya nak SPM, tolong doa kejap. Jarang bapa, tuan-tuan. Asyik mak je, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan, pergi tengok mesyuarat PIBG. Siapa yang paling kerap datang mesyuarat? Mak. Padahal Persatuan Ibu Bapa dan Guru. PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Bila bapa tak datang, buanglah G tu. Buanglah B tu. Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG. Bila bapa tak datang, buang B, PIG. Persatuan Ibu dan Guru. Ringkasan dia PIG. Yang mana faham? Faham tak faham? Sudah entah. Ini parah ni entah ni. Dah elok-elok PIBG ni dipik pula dah entah. Tuan-tuan, yang baca Yasin sampai habis, mak. Bila masjid bawa Yasin, baca, mak bawa air baldi letak tengah-tengah masjid. Tu, untuk siapa? Untuk anak. Orang yang sanggup berdoa tak pernah lepas mak kepada anak dia. Nama dia mak. Cuba tengok tuan-tuan. Mak ni. Waktu mengandung, baca Luqman. Waktu mengandung, baca Maryam. Waktu duduk mengandung, baca Quran. Allah ni, anak dalam perut. Dia rasa susah, dia rasa payah, dia rasa segala-galanya. Dia sanggup korban untuk anak dia. Duduk dalam perut, sikit-sikit jaga. Bila orang kata, leha, ambillah asam pedas. Oh, tak nak, saya ngandung. Orang ngandung tak boleh makan asam pedas. Saya fikirkan budak dalam perut macam mana kalau dia makan pedas. Astaghfirullahalazim. Kamu ingat budak tu nganga ke dalam mulut? Oh, pedas lah pula. Jangan macam tu pula. Sampai tahap macam itu. Kenapa yang Nabi cakap, mak, isteri kita, ibu kita, mengatasi laki-laki 3 kali.
Ulama-ulama bincang, kenapa 3? Kenapa tak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Yang pertama sebab mak kita, isteri kita mengandungkan. Yang bapa tak boleh lawan. Isteri, ibu mengandung. Walaupun nama dia Rafi'ah, dia boleh mengandung. Sebab dia ada rahim. Kita, walaupun nama rahim, tetap tak boleh mengandung. Walaupun nama Abdul Rahim. Apatah lagi Rahim. Lagi tak boleh mengandung. Ha. Allah bagi pada orang perempuan rahim. Tugas mengandung. Besar tu tugas. Sebab itu mak bila tengok anak gadis dia kahwin, lepas akad nikah, mak menangis. Yang menangis nombor 1, pengantin perempuan. Menangis dia. Pengantin perempuan, dia guna tisu. Mak pengantin, dia tak guna tisu. Lengan ni. Lengan baju dia belasah yang talap. Cuba tanya pengantin perempuan, kenapa awak menangis? Bukankah laki-laki idaman awak dah awak kahwin? Apa lagi nak? Patut bergembiralah. Kan awak suka orang Afrika, dah dapat bergembiralah. Kenapa awak perlu menangis? Anak dia akan cakap, perempuan tadi cakap, saya nak dapat dia macam-macam halangan. Kena kerja dengan immigration lah, apalah. Akhirnya dapat juga, alhamdulillah. Itu yang saya menangis. Nampak? Menangis sebab dapat. Yang mak dia pula menangis pasal apa? Makcik, banggalah dapat menantu foreigner. Apa lagi nak? Menangis buat apa? Makcik bukannya apa? Makcik mengenangkan anak makcik. Tak lama lagi dia susah macam makcik lah. Tidur tak cukup. Mengandung tak berhenti. Masak tak berhenti. Tidurnya letih. Mengandung pun letih. Ya Allah, makcik kesian pada anak makcik. Dia tak pernah masak. Lepas ni kalau tak masak, dia tampar dia lelaki dia pula. Tu yang makcik menangis. Nombor 1 yang orang perempuan buat dan kita tak boleh buat, nama dia mengandung. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahnan ala wahnin. Mengandung ini susah di atas susah. Wahnan, susah. Ala wahnin, double susah. Susah atas susah. Ni naik tangga ni, Kak Som, naik tangga ni. Cuba mengandung tengok. 6 kali wakaf. Berhenti atas. Elok naik di atas sampai ceramah dah habis. Turun pula tuan-tuan. Oi, tapi bila dia mengandung, perutnya tak boleh tinggal di rumah. Tak boleh tinggal. Mak dia 8 bulan mengandung, cikgu sekolah. Boleh mak dia tinggal di rumah perut. Kau keluar letak sekejap. Nanti mama balik, mama masukkan balik. Tak boleh. Tidur dengan perut. Masuk tandas dengan perut. Semayang dengan perut. Itulah dia bawa. Susah di atas susah. Yang kedua. Mengandung tu pun susah. Duduk dalam perut tu pun susah. Bayangkan baby tu nak keluar pula. Lagi-lagilah susah. Duduk dalam perut tu pun susah. Bayangkan baby tu 2 kilo 8. 3.1 kilo nak keluar. Yang baru ni saya jumpa budak yang keluar tu 5 kilo Kak Som. 5 kilo. Masya Allah. Tak kemenung makcik tu. Bayangkan budak ni nak keluar. Satu hospital beranak tu. Dengar jeritan mak dia. Sakit. Naik bulu rumah. Naik bulu rumah. Aduh, ya Allah. Tak nak beranak dah. Nampak tu. Tak nak beranak. Tunggu lagi 2 tahun. Datang balik. Sampai nurse cakap. Bukannya itu ke yang menjerit dulu tak nak dah tu? Itulah beranak pula, kata dia. Berapa pula berat anak dia? Habis kurang sama yang 4 kilo, kata dia. Oi. Bapak dia orang mana ni? Patutlah Nigeria. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang ni, yang susah. Mana boleh kita lawan isteri kita bang? 8 anak dia lahirkan.
Jangan lupa ni, jasa mak. Kita ni tak pernah rasa sakit. Ada kawan saya kena batu karang. Berguling-guling, sakit batu karang. Doktor jab sekali, balik rumah, lega. Jab sekali. Jab tu, bahasa Hindustan. Jab-jab Polkalin nama dia tuan. Hero Shashi Kapoor tuan. Sekali jab, lega. Oh, sekitar pun ziarah dia. Aku dengar semalam engkau sakit. Oh, batu karang sakit. Macam nak bersalin. Kata dia. Kita pun tanya dia, engkau pernah bersalin, Din? Yang kau tahu sakit macam nak bersalin. Engkau pernah bersalin ke? Aku agak saja dah. Engkau agak sekalipun kau tak boleh nak bayangkan. Kau tak boleh nak rasa. Tapi walaupun sakit bersalin, Allah Ta'ala bagi satu benda pada isteri kita. Perkara itu ialah mudah lupa. Orang perempuan adalah orang yang mudah lupa dengan kesakitan. Kalaulah dia masih ingat sakit beranak, dia tak mau dah beranak. Tapi anak yang dia besarkan sekarang, jarinya comel sangat. Ya Allah, macam ubi geramnya. Dia tengok lengan anak dia umur 2 tahun, 1 tahun 8 bulan. Anak lengan ni betul-betul macam roti ban. Geram. Tengok pipi ni pula jatuh ke bawah macam kuih pau. Geramnya budak ni. Nak anak lagi lah. Nampak? Padahal tahun lepas kata tak nak dah beranak. Kalau abang nak anak, abang je beranak. Saya tak nak dah. Allah bagi lupa tuan-tuan. Kalau lah mak tak lupa, cukup. Orang laki-laki ni, dia ada sifat tak boleh lupa. Sebab tu dia tak mau lah. Apa dia? Bersunat. Siapa sini ni yang nak bersunat lagi sekali? Tak payah, Ustaz. Melampau. Tak mau dah. Cuba tanya makcik, nak anak lagi dah? Makcik nak, Ustaz. Oi. Tapi dah 3 kali operate, dah tak boleh dah. Cuba tanya bersunat pada orang lelaki. Abang, nak bersunat? Tak payah, Ustaz. Melampau pula. Tuan-tuan, yang ketiga. Yang kita tak boleh lawan, mak kita, isteri kita, nama dia apa? Wa fisaluhu fi amain. Mereka menyusukan kita 2 tahun. Susu badan. Tuan-tuan tengok ada orang perempuan, bila ada anak kecil, dia bukan malu. Dia selak baju dia, depan orang ramai, dia bagi susu. Janji anak dia diam. Kadang dalam bah dia bagi, kadang dekat taman dia bagi, kadang dekat supermarket dia bagi, duduk dekat penjuru, nyusukan anak. Ada anak ingat benda tu. Kalaulah mak kita cakap kat budak tu, mak sibuk nak beli barang ni, kamu sini nak menyusu, balik rumah kami tu ya, kata dia. Mana mau tuan-tuan, budak tu setahun, kerja dia menangis je, dapat susu mak, diam budak tu. Allah, tuan-tuan, air susu kita ni, jadi darah daging kita nu, mak kita. Jangan duk berlagak sangat. Duit banyak, jawatan besar, badan tegap, kaya raya, kita berlagak dengan lupakan mak kita, dia duk nyusu kita. Ingat, waktu bersalin, waktu mengandung lain. Waktu mengandung, mak boleh tidur. Waktu mengandung, mak lena tidur. Kangkang tidur depan TV tu. Begini dengan perut 9 bulan. Tetapi bila mak bersalin, mak dah dapat baby, mak tak boleh tidur lena. Jarang mak tu tidur lena bila dapat baby. Tak ada dah tuan-tuan. Oi. Baby kok suka dia nak menangis. Tengah malam, tengah pagi. Nangis saja. Bubuh pula nama Ahmad Albab. Cantik punya menangis tuan. Allahu Akbar. 2 pagi anak menangis. Hai, nak susu. Selak je bagi susu. Tengah duk nyusu, mata pejam. Apa anak aku ni bila masa tumbuh gigi? Ya Allah. Rupa anak lain pula. Ya nyusu. Ya mana faham. Tak faham sudah tuan. Bila masa penuh gigi ni baru setahun. Sudah tuan.
Tuan-tuan yang saya hormati, itu waktu mak tadi melahirkan, menyusukan. Adakah bila anak tadi, mak lupa doa untuk dia? Tak. Mak lah yang bersusah payah berlari ke hulu ke hilir. Nak masak untuk suami, nak suap untuk anak. Anak pula umur 2-3 tahun pandai dah berjalan berlari. Mak bawa mangkuk kerja anak suap nasi, suap makan, suap bubur pada anak. Kalaulah mak kita malas, lantaklah kau, mampuslah kau. Aku dah suap tak nak dengan ngada punya budak. Kita dah lama mati bang. Kita dah lama mati dah. Tapi mak tak pernah jealous. Mak tak pernah fed up. Mak tak pernah boring untuk terus bagi kita makan, bagi kita minum. Sampailah dia mula berdoa. Ya Allah, anak aku nak periksa, Ya Allah. Ya Allah, anak aku sakit, Ya Allah. Sampailah anak tadi nak SPM, Ya Allah. Anak aku nak periksa, Ya Allah. Ya Allah, anak aku nak masuk universiti, Ya Allah. Ya Allah, anak aku final year, Ya Allah. Ya Allah, anak aku ni nak berkawan, Ya Allah. Ya Allah, anak aku nak kahwin, Ya Allah. Ya Allah, anak aku nak bersalin, Ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah cucu aku, Ya Allah. Dia doa pada anak cucu dia sampai dia mati. Orang itu namanya ialah ibu. Sebab tu kata Allah, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada dua ibu bapa kamu. Dua ibu bapa ni jangan lepas. Jangan jadi apa pun. Macam mana hebatnya kita pun, dua orang ni adalah ratu hati kita. Tadi saya singgah lepas tol air keruh tu. Singgah semayang kan. Saya tengok satu kereta berhenti depan saya. Orang Cina. Yang anak perempuan dia dukung baby. Yang mak dia kot nyonya. Jalan tu sengguk-sengguk. Anak perempuan ni yang pegang baby ni, pegang mak dia pula. Pimpin tangan mak dia pula pergi ke tandas. Yang suami dia kot, driver kereta tu pun turun pada kereta, pimpin tangan nyonya tu pula. Yang nyonya tu pun ketok-ketok nak berjalan. Tu orang Cina depan saya tengok. Sebab ada orang kata orang ni bila dah tua depan tak belah dah. Depan mata saya tu saya tengok belah elok. Saat lagi mari pula hantar balik. Pak dia pula dah. Lagi tua pula. Lagi teruk ketok-ketok pula. Dua-dua orang tu pun hantar pula dah. Uish. Allahu Akbar. Eloklah beli kereta ada jamban tuan-tuan. Senang. Saya datang daripada Ipoh sampai sini tuan-tuan. Pukul 12 bergerak dari Ipoh. Sampai air keruh tadi pukul 6. Sampai sini ni elok-elok orang azan. Allahu Akbar. Bayangkan hak tahan kencing tuan. Jam. Lepas ni saya nak beli kereta ke, lori ke, van yang ada toilet dalam dia. Senang tuan. Ada yang kata pula, Ustaz, tak payah Ustaz. Beli tu mahal. Motorhome mahal Ustaz. Lepas tu beli apa? Ustaz beli tong. Buat kemuncung. Dalam tong tu. Kalau rasa nak kencing, belaslah je Ustaz. Lepas tu, Ustaz buat ke tepi jalan. Astaghfirullahaladzim. Dahsyat betul tuan-tuan. Saya duduk tempah dah motorhomes. Dalam dia ada toilet. Dalam dia ada katil. Dalam dia tu ada bilik mandi. Ada tempat gantung kain baju semua senang. Dapur pun ada. Lepas ni senang. Ada abang tu cakap kat saya tadi, Ustaz, kerap betul Ustaz ke Melaka ya? Saya bulan ni saja 3 kali saya pergi ceramah Ustaz. Ini kali keempat Ustaz. Hai Ustaz, tah-tah dah ada seorang lagi tak? Sudah tuan-tuan. Jangan. Isteri saya sedang menyaksikan ianya secara langsung sekarang ni tuan-tuan. Ada cikgu saya pada sini tuan-tuan. Ini cikgu saya dulu. Ya. Tuan Haji Ozlan. Dah datuk ke apa Ustaz Cikgu Ozlan ni? Mana dia Cikgu Ozlan ni? Datuk ke maknya? Mana dia? Lupa dah. Datuk kot. Tu Datuk Ozlan tu tuan-tuan ni. Okey. Terima kasih turut hadir pada pagi ni. Pada malam ni insyaAllah. Baik. Yang pertama. Kalau rasa nak rumah tangga kita bahagia. Kalau rasa nak rumah tangga kita ni elok. Kalau rasa nak hidup kita ni aman tenteram. Dua orang ni kena jaga sangat-sangat. Nama apa?
Namanya ialah ibu dan mak kita, bapa kita. Allah dan Rasul tu saya tak cerita tu wajib dah. Surah At-Taubah ayat 24. Itu wajib dah. At-Taubah ayat 24 kan Allah sebut. Nombor 1 Allah, nombor 2 Rasulullah, nombor 3 jihad. 3 benda ni hak di atas. Ni 3 benda ni. Allah sebut dalam At-Taubah juzuk 8 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah Ta'ala kata, sayanglah 8 orang ni. Sayanglah 8 perkara ini. Tetapi jangan melebihi sayang pada Allah, sayang pada Rasul dan sayang pada jihad. Apakah 8 perkara yang manusia sayang? Nombor 1, aba'ukum, mak bapak dia orang. Nombor 2, wa abna'ukum, anak beranak dia orang. Wa ikhwanukum, saudara mara dia orang. Wa azwajukum, isteri mereka. Wa ashiratukum, kaum keluarga, kaum kerabat mereka, perkumpulan mereka. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang mereka usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnes yang mereka takut bankrupt. Tempat tinggal yang mereka sayang. Wa masakinu tardawnaha. 8 benda ni kau sayanglah. Tetapi tidak boleh melepasi Allah, Rasul dan jihad. Lepas tu baru datang mak bapak. Jadi kalau rasa nak hidup kita tenteram, Allah kita jaga, Nabi kita jaga, jihad pada jalan Allah sentiasa ada dalam hati kita. Jihad nak buat ibadat. Ni tuan-tuan duduk dalam ni. Kalau tak ada jihad ni tuan-tuan tak datang. Kalau tak ada bersungguh-sungguh nak datang masjid ni, buat apa? Ya, nak buat apa? Yang ada tiang, alhamdulillah. Boleh tak bersandar? Ni tak ada tiang tengah-tengah. Yang duduk atas kerusi, boleh juga lunjuk kaki yang duduk bersila. Dah lah gaut. Datang masjid, ada ke makan tuan? Malam ni ada nasi. Nasi baik, ada tuan-tuan. Baik kita pergi dekat tempat lain. Di sana beratur. Keria antara bangsa. Dapat kuih keria. Kita pergi sana pula, dapat asam pedas. Pergi sana pula, dapat ikan bakar. Datang sini. Silap-silap, dia orang minta tabung lagi. Saya belum tengok lagi tabung bergerak, tuan-tuan. Tetapi dengan jihad, tuan-tuan, datang. Ni kehebatan kita. Kalau tak ada jihad ni, tuan-tuan, tak nampak, tak siap masjid ni, tuan-tuan. Kerana adanya perasaan jihad dalam diri kita. Nak tengok kita ni, ada tempat untuk solat, ada tempat untuk orang mati diuruskan. Ada perasaan nak tengok ada satu tempat orang Islam berkumpul. Akhirnya masjid kita ni tersergam indah. Saya duk cari masjid tuan-tuan tadi, mana masjid ni? Saya berhenti tu, rupa surau atas bukit tu. Dah sampai situ dah orang azan. Lain macam ni, betul ke ni? Patah balik pula, berhenti tepi jalan depan lori parking tu. Daripada tepi jalan atas bukit tu nampak, cantiknya. Saya sampai di situ orang azan. Kalau lah awal sikit saya nak bergambar. View dia cantik tu. Ada lori parking situ ya. Masya Allah. Kalau lah tak ada jihad tuan-tuan, tak datang sembahyang subuh. Yang datang sembahyang subuh ni tuan-tuan sanggup berjihad. Tinggal selimut, tinggal katil, tinggal isteri, baru menikah pula. Saya dah bangun Ustaz, pukul 5 saya dah bangun nak pergi subuh Ustaz. Kenapa tak datang? Isteri abang, Allah abang, kali ni rehat lah, cutikan. Tidur balik Ustaz. Sudah. Baru kahwin, cuba isteri tu pula umur 70. Abang, nak ke mana tu? Tak layaklah kau, sibuk je kau. Ganas betul laki dia tuan-tuan. Baik, nombor 1, mak dan ayah kita. Nombor 2, adakah kita akan dibiarkan bila kita berkahwin, adakah kita akan seronok hidup kita selama-lama?
Tak. Sebab tu kita dengar bercerai. Tambah sekarang ni musim bercerai. Sekarang tuan-tuan banyak janda-janda untuk dihalalkan. Bunyi tu, janda-janda untuk dihalalkan. Semua hujung dia berbunyi dengan ra 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 la la remamah. Semua tuan-tuan. Itu Lady Gaga, Ustaz. Dengar, hujung-hujung dia semua ra 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 meremam mama. Nampak tak? Ada nama Zura. Ada nama Era. Semuanya tu janda. Banyak betul sekarang. Heboh mata. Ada nama Emma. Ra 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 mama mama. Tak pernah faham. Tak faham tu dah tuan. Oi, Masya Allah. Subhanallah. Itulah nama dia rumah tangga. Kita akan bersedia untuk menghadapi gelombang. Yang bahagia tu hari nikah. Kita dengan pelamin. Ada yang pelamin dia kulit kerang. Cengkerang. Mutiara. Diarak dengan kapet merah. Bawa bunga lagi. Begini kameraman ambil. Baju putih. Yang laki-laki itu pula pakai tok zedong. Pakai kot. Dia jalan. Masuk dalam kampung. Masuk dalam hotel. Yang saya seronok. Ada dalam negeri kita. Anak sultan, anak raja. Nikah biasa je. Ikut adat Melayu. Relax makan. Kita pula yang gaji 1,700. Gini jalan. Baju kot sewa. Pelamin sewa. 1,700 tu. Loan pula. Personal loan. Ber rakyat. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Sebab nak dapat bahagia. Silakanlah bang. Nak bahagia punya pasal? Duduklah atas pelamin. Bawah kulit cengkerang. Nampak? Ni nama dia mini love. Bahagia sangat. Kalau big love, gini big love. Adakah kita akan bahagia macam tu selama-lamanya? Makan bersuap. Makan bersuap. Oh, Kak Som. Abang Bidin. Sementara bang, abang belum didatangi gelombang. Gelombang rumah tangga. Kalau kau kuat, kau akan sampai ke penghujung dia. Til jannah. Kalau kau tak tahan diuji, Allahu Akbar. Segala-galanya boleh menjadi penyebab untuk masalah dalam rumah tangga awak. Ada orang yang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Sebab apa? Mak mertua. Menangis konon. Bapa kau menangis di sini. Pergilah menangis di kelab malam sana. Oh, siapa itu Kasim Selamat? Yang menjadi masalah ialah mertua. Yang akan datang bawa masalah kepada kita. Jangan. Dua-dua abang sayang. Engkau pun abang sayang. Awak pun abang sayang. Dah nikah dua pula dah. Namanya abang kus. Saudara pun satu. Nikah dua pandai. Tapi tak berlaku adil. Dah nikah dua pandai-pandai lah. Malam ni yang tua, malam ni yang kedua. Haji Sattar pula yang ajar dia. Oi, ada orang yang menghadapi masalah rumah tangga dikelilingi hutang. Bapa awak yang salah. Kenapa bapa awak letakkan hantaran sampai 5,000? Aku tidak ada wang nak bayar. Akhirnya aku pinjam sama ceti. Sekarang anak sudah besar. Hutang pun masih belum. Kalau bapa saya salah, kenapa awak terima 5,000? Bergaduh pula. Yang mengendak Haji Sattar. Mengendak ke dinding rumah abang. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Hutang belambak. Ada yang menghadapi masalah. Dengan siapa? Dengan anak. Anak dia nama apa? Sazali. Bapa yang bersalah dalam hal ini. Kalau 15 tahun dulu bapa mendidik Sazali macam ni, Sazali takkan jadi macam ini. Bapa tahu. Tapi bila Sazali melakukan kesalahan, bapa hanya bercakap, anakku Sazali. Sehinggalah Sazali menipu bapa. Bapa hanya bercakap,
Anakku Sazli. Oh, sudah. Sudah. Anak jadi musuh. Isteri jadi musuh. Suami jadi musuh. Harta jadi musuh. Semua ni boleh berpotensi untuk menghancurkan rumah tangga kita yang kita nak bina dengan kebahagiaan ini. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana nak jadikan rumah tangga kita ni kekal bahagia? Kita selalu baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta, ya Allah, berilah rumah tangga kami baik. Baik. Yang kedua ni, kita nak cerita. Macam mana supaya rumah tangga kita ni, walaupun ada gelombang, tapi gelombang tu lama-lama dia slow. Walaupun ada puting beliung, lama-lama puting beliung jadi angin-angin yang sepoi-sepoi bahasa. Tuan-tuan ingat saya yang cakap ni tak ada masalah rumah tangga ke? Lagi banyak Ni, hari Khamis, cuti di Pabeli. Semalam Jumaat, di Perak, cuti. Keputeraan tuanku Sultan Perak, cuti. Hari ni Sabtu, cuti. Ahad, cuti. Isteri saya tanya, abang tak cuti ke? Jomlah kita jalan-jalan. Saya nak kata apa? Orang lain berjalan, orang lain pergi sana, orang lain pergi sini. Driver abang cuti. Driver saya 2 orang cuti. Abang tak cuti. PA abang, 2 PA abang cuti. Abang tak cuti pun. Kalau abang cuti, salah moy. Tak apalah, mama pergilah cuti dengan anak-anak. Mama pun nak cuti dengan abang ke, nak pegang-pegang tangan juga. Tak payahlah moy, tua bangka dah. Pegang tangan apa. Siang tuan-tuan. Dengan cucu saya ada cucu 4 tahun. Tak pernah saya bawa dia berjalan pergi zoo Melaka. Sibuk. Mana ada masa. Besok di KL, malam besok di Tapak. Hari Isnin sepatut di Kelantan, ditangguhkan pula. Nasib baik tangguh, masuk Wat. Hari Isnin masuk Wat. Hari Selasa duduk dalam hospital 2 hari. Pagi tadi tuan-tuan, saya pergi hospital, ambil darah. Ambil darah aja. Minta maaf doktor, hari Isnin saya datang. Doktor tengok muka saya. Kenapa Ustaz? Pagi ni ada 12 bas melawat sekolah saya. Malam ni saya nak pergi ke Tedung di Melaka. Besok di KL. Malam besok di Tapak. Bila Ustaz nak jumpa saya? Hari Isnin. Kalau doktor nak, hari Isnin, bolehlah. Nampak tuan-tuan? Macam cerita Piramli sebiji. Hari Sabtu, setengah hari. Hari Ahad, holiday. Kalau Encik nak, hari Isnin, bolehlah. Kalau kau tak rompak rumah aku panggil lain penyamun. Kalau awak panggil lain penyamun, seluruh persatuan penyamun, sudah tuan-tuan. Nak jumpa doktor, saya pula bagi date kat doktor. Bukan doktor bagi date saya. Sibuk, tuan-tuan. Mana ada rehat. Tapi isteri saya, dia tak boleh kata apa. Sebab perjanjian mula-mula dulu, waktu mak saya meminang dia, saya tak kenal, kami tak bercinta, tak ada dating-dating, naik motor RZ, tak ada. Lepas naik RZ jalan, gila-gila remaja ni, hati kau keras Roy, tak ada tuan-tuan. Tak ada macam cerita Bobby semua ni, hamtum ek kemre me benda, tak ada tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa bapak dia pun tak pernah tengok saya, tak pernah pergi rumah dia. Mak saya urus semua. Saya telefon dia, malam nak tunang tu. Ustazah bolehkah jadi isteri saya? Boleh ha? Kenapa? Tanya. Saya kata saya tak duduk di rumah. Saya ni penceramah. Jadi jangan komplain lah kalau saya tak ada. Harap faham lah. Dia kata saya faham. InsyaAllah. Jadi kalau menikah nanti, kalau saya tak ada di rumah, jangan marah. Tak marah ha? Sebab tu dia tak marah. Sebab awal-awal perjanjian tu. Abang-abang yang mana belum nikah, cerita elok-elok.
Akak-akak kalau dah suami kita tak ada di rumah, paksa kerja dia driver lori, jangan marah. Kalau nak yang 24 jam ada di rumah, nikah dengan orang stroke, insya-Allah. Pergi cari orang stroke, nikah dengan dia. Ada di rumah duduk atas katil, menang orang ni. Dia tak pergi mana, duduk di rumah aja kat semua. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, macam mana kita nak menghadapi gelombang ni? Sebab gelombang yang nak kacau kebahagiaan rumah tangga kita ni, macam-macam. Ada yang dia mari pada jiran, duk mari, duk tunjuk gelang mas. Mari, duk angkat tangan, panas lah sekarang kan, duk tunjuk. Yang isteri kita ni gelang apa pun tak ada. Dia mari dah. Kadang-kadang jiran tu, lori Cina main hantar peti ais. 4 pintu. Loh. Besarnya isteri kita duk ngendap. Bapa, besarnya peti ais. Besarlah dia meniaga frozen. Memang besar peti ais dia. Bang, saya nak juga macam itu. Kau nak buat apa, Som? Nak juga. Sudah. Ni masalah ni tuan ni. Belum masalah lagi yang datang kecurangan. Sekarang masalah yang paling banyak apa dia? Curang. Isteri orang berkenan suami orang. Dia kata, Ustaz, saya dah 42, macam saya tak sangka tau anak teruna minat kat saya. Saya anak 4, Ustaz. Jadi macam dia betul-betul ikhlas nak dekat saya. Kak sedar tak kak bini orang? Saya sedar. Satu cakapnya bergatal tu kenapa? Tak, saya nak cerita pada Ustaz. Macam kita tak boleh terima kan orang aku siku majlis ni kan. Kau buat macam ni kan, John Cena kan majlis ni. Sebab sekarang anak-anak muda dia suka isteri. Dia suka perempuan lebih tua daripada dia. Sebab perempuan lebih tua daripada dia, duit ada. Duit ada. Pengalaman ada, barang mas pun ada. Yang perempuan baru nak up ni, baru keluar universiti, berapa sen duit dia? Memanglah muda, duit tak ada. Nak makan mi udang pun tak ada duit. Tapi ngorak makcik ni, duit banyak. Ada target. Subahlah orang perempuan. Nak cari kawan yang sebaya dengan dia umur 24. Allah. Motor wai suku berhutang. Tapi kalau tengok laki orang, Allah, Honda, Type H, Toyota. Nak apa? Tak payah kumpul duit nak pergi umrah. Sekarang boleh. Kalau aku ambil budak tu, nak pergi umrah lagi 10 tahun. Jangan kata umrah. Langkawi pun tak boleh usah. Baik aku ambil laki orang. Tapi dia botak. Botak kan cute. Ni parah ni tuan-tuan. Tapi dia kan borek, Som. Alah, borek je pun. Borek berduit tak apa, kata dia. Masa itu semua cantik. Ni cabaran sekarang, tuan-tuan. Ni cabaran kita ni. Akak-akak. Kalau akak-akak dapat suami yang boleh akak-akak pegang handphone dia, tu kira okey. Pergi masjid, suami tak bawa handphone, tinggal di rumah, okey. Suami bagi lagi, password lagi, okey. Ini suami dah sampai dekat dengan sampai dekat dengan Alur Gajah. Tertinggal handphone, patah balik. Kenapa abang tertinggal handphone? Abang tak payah bawa. Jangan. Tuan-tuan ni. Ada masalah, tuan-tuan. Okey. Jadi akak-akak balik kan, abang minta handphone. Nah, ambil. Hasut dengan kata-kata Ustaz Kazim. Ambil, kata dia. Aku tak ada skandal lah, ambil. Maknanya suami akak bagus. Tapi akak jangan lupa, dia ada satu lagi ke office. Yang mana faham, tak faham sudah. Sebab itu, kalau kita nak
kebahagiaan dalam rumah tangga kita, kita kena ada beberapa perkara. Memang, saya tadi pergi ambil darah. Pekerja pembantu makmal yang ambil darah saya ni, dia tengok muka saya. Dia ketak-ketak tangan. Dia pegang borang saya pun, dia ketak. Dia nak cocok pun ketak. Ustaz, berdebar pula saya. Jangan berdebar bang. Kalau abang berdebar, saya lagi berdebar bang. Buatnya patah jarum tangan saya kan. Dia kata, berdebar-debar pula nak ambil tangan ustaz ni. Berdebar kata dia. Relax bang, relax. Tenang bang, relax. Saya nyembang dengan dia dulu supaya hilang debar dia. Buatnya dia ketak-ketak tuan-tuan. Hei, tak pasal saya. Nak ambil jarum, nak ambil darah ni. Berapa pain nak ambil ni. Berapa botol nak ambil. Tenang. Sebab tu di sekolah saya tuan-tuan, yang sembelih korban, lembu korban, anak-anak muda. Ni, baya-baya ni. Badan tegak macam ni, Malaysia ni. Wah. Ini elok sangat tuan-tuan, masuk sembelih lembu, kambing, ayam semua ni. Anak muda, sebab setengah tempat, dia orang tak nak ajar anak-anak muda untuk buat sembelihan. Pagi Pak Luman. Pak Luman tu Parkinson. Begini pegang pisau. Lembu pun kata, buat je tak mati aku mampu, kata lembu tu. Bagilah turunkan ilmu ni pada anak-anak muda ni. Bagi kat dia orang. Kadang-kadang kita ni duk pegang mikrofon sampai mati. Bagilah anak muda azan. Ni kita azan pun berhenti tengah-tengah. Nafas tak cukup. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teruk je bang, ya bang. Nafas tak cukup. Asma ada, semput ada, lelah ada. Bagi dia orang ni bang ni, Allah ni, Malaysia ni. Biar suara dia keluar pada perut. Nampak perut dia tu, nampak. Keluar suara pada perut tu. Macam mana keluar suara pada perut? Kena tekan telinga. Sebab tu disuruh tekan ni, tutup lubang telinga. Saya hari Khamis lepas, saya di RTM. Duk pakai benda tu, secara langsung. Ni, earphone, headphone, tak ni. Supaya benda lain saya tak dengar. Saya dengar suara saya. Bila suara saya dengar, dia derah. Cakap tu derah. Serupalah saya buat dubbing. Kan filem saya tu dubbing. Supaya saya tumpu betul-betul, tak dengar hal lain lah. Saya buat recording lagu dulu dengan KRU. Saya penyanyi tau. Saya buat single. Tentang KRU lagi. Okay, selawat 2000 berapa? Selawat 441. Selawat 144. Ya Rasulullah, kau kekasih Allah. Ya Rasulullah, kau memimpin manusia. Tu lagu saya tu. Dengan 7. Dengan KRU Norman. Wow. Dia orang rap. Saya lagu nasyid lah. Entah leh. Jadi saya ni serba boleh. Kalau agak-agak tak boleh ceramah, tak apa. Saya berlakon. Dia pun tanya, Ustaz, tak buang ke bulu muka nampak serabut ni? Misai habis tumbuh ni. Saya karakter sekarang. Saya simpan benda-benda ni sebab bulan depan saya nak berlakon. Jadi watak jahat. Itu yang saya pegang. Nanti dah panjang sikit, saya bubur ni senaik atas. Saksikan. Watak apa Ustaz? Tunggu selalu. Ni saya tengah duk simpan. Saya tak mau pakai yang palsu. Tak mau. Kita pakai yang ori punya. Tu yang muka saya. Isteri kata, abang buang lah, semok sangat. Biarlah. Abang in character. Bulan 1 saya berlakon jadi cikgu besar sekolah. Pengetua pula. Lain pula. Baru saya buang pula. Yang tu jadi pengetua pakai baju coat, tie. Yang tu 9 hari saya berlakon. Jadi kalau rasa-rasa ceramah tak boleh, tak apa. Saya jadi pelakon. Standby tu. Kalau pelakon filem saya pun tak laku, tak apa. Saya buat lagu. Apa masalah tu?
Allah, hidup kita simple. Baik. Jadi tuan-tuan, kita ni nak sihat. Ada orang faham sihat itu datang daripada makanan yang kita makan. Betul? Ada juga sihat itu ialah supplements yang kita telan. Ada orang yang faham sihat itu datang daripada ubat. Ini bentuk kesihatan yang orang kita faham. Sebab itu setengah orang sebut sometimes our health does not come from food that we eat, supplements that we eat, or medicine. But, tak pasal apa Ustaz hari ni dia cakap orang putih Ustaz? Saya bulan 5 ni ceramah di Australia. Jadi tengah duduk standby ni tuan. 3 hari saya ceramah di Australia tuan-tuan. Di universiti pun ada, di community hall pun ada. Jadi saya nak cakap bahasa apa? Arab sikit, orang putih sikit, Urdu sikit. Sebab mereka banyak Pakistan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Ada beberapa perkara yang menjadikan kita sehat. Ada beberapa perkara yang kita menjadikan tenang. Ada beberapa perkara yang menjadikan kita ini dalam keadaan relax. Boleh tersenyum walau ada masalah. Okey? Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan, rumah tangga kita akan diuji. Relax lah. Nombor 1, simpan dalam hati kita. Ujian mesti datang. Maka bila ujian tu sampai, kita tak terkejut. Ujian kematian. Tengok-tengok anak yang kita sayang, mati. Kita dah simpan dalam hati kita. Bila dia mati, kita redha. Ini berapa ramai yang bila anak mati, dia tak boleh terima hakikat. Kenapa anak saya? Kenapa anak saya? Kenapa anak saya? 6 minggu tak kerja. Jadi stres, depression, murung. Ada yang tak boleh terima suami dia mati. Kenapa suami saya Ustaz? Ada tak boleh terima anak yang dia lahirkan mati. Meroyan dia. Ni semua cerita orang yang meletakkan dunia di atas dia. Kalau dia letak Allah di atas, Rasul di atas, yang saya sebutkan tadi, bila datang ujian dia relax. Bila datang sakit, dia down. Bila datang bankrupt, dia down. Kenapa awak down? Kerana awak tak memahami konsep down. Nanti kita cerita tuan-tuan. Masa pun dah tamat dah. Bila nak cerita tuan-tuan? Itu tandanya suruh panggil lagi. Yang mana faham. Tak faham tuan-tuan. Nombor 1, sebab kita meletakkan satu pengharapan yang tinggi. Ya Allah, suami aku pilihan yang tepat. Tengok-tengok nikah 2. Itu jadi masalah. Suami handsome gila. Handsome, dark and tall. Dark tu yang mahal. Nampak mata je tuan-tuan. Tengok-tengok nikah 2. Tu yang down. Cuba tengok. Dia terlalu sangat. Dia panggil overstress. Overthink. Overhope. Lalas, overhurt. Terlalu mengharap, terlalu percaya, terlalu memikirkan dia. Akhirnya, overhurt. Awak luka dalam hati awak. Sebab tu Islam mengajar sederhana. Tengok-tengok suami cakap, Leha, tolong sign di sini. Abang nak menikah lagi seorang. Relax. Abang dah habis fikir ke? Dah. Kenapa abang nak kahwin lain? Bagi yang tak buat persiapan, Leha, sign di sini. Abang nak kahwin lagi seorang. Abang nampak itu pintu besar? Abang nampak ini kapak besar? Sudah tuan-tuan. Dulu Ustaz, saya pun tak tahu macam mana suami saya kahwin lain. Tapi saya dah jaga dia Ustaz. Saya tak bagi dia makan di kedai tom yum Ustaz. Saya yang masak.
Baju Ustaz tak pernah hantar dobi Ustaz. Letih macam mana pun saya yang basuh. Saya tak pernah hantar iron kedai Ustaz. Stokin dia pun saya iron Ustaz. Stokin pun iron. Lepas tu dia kahwin juga. Sekarang macam mana? Akak iron tak lagi stokin. Akak iron dia sekarang Ustaz. Elok dekat. Dia iron suami dia pula Ustaz. Nombor satu. Segalanya mungkin simpan di dalam hati. Kan Allah sebut tentang ujian yang pasti berlaku. Jadi, nombor dua. Persiapan apa yang kita kena ada? Peace of mind. Peace in heart. Peace in soul. Laughter together. And love together. 5 benda ni kena ada dalam rumah tangga kita. Yang pertama, peace of mind. Ni, minda yang aman, minda yang baik, pemikiran yang baik, nama dia baik sangka. Ni, otak yang baik. 2, peace in heart. Awak mesti mempunyai satu hati yang bagus. Ketenangan dalam hati. Yang ketiganya, ketenangan di dalam jiwa. Yang keempatnya, engkau bergembira bersama. Engkau ketawa bersama. Dan yang kelimanya, cinta. Ketenangan, kebahagiaan kadang-kadang datang daripada 5 benda ni Kak Som. Dia start tadi 7.30. Sekarang 8.35. Dia nak hurai 5 pula. Mau pukul 10 pula lah. Tak guna betul Ustaz Kazim ni. Aku nak balik, aku pengacara majlis. Sudah tuan-tuan. Baik, nombor 1. Kalau nak rasa bahagia, mesti mempunyai minda, pemikiran yang baik. Aman dalam pemikiran. Sebulan lepas kita kahwin, ujian sampai. Apa dia? Suami aksiden. Balik ke rumah, Ailio meleleh. Sebulan kahwin, Ailio meleleh. Saya pernah jumpa, belum kahwin sehari. Aksiden balik ke rumah pengantin, aksiden dengan lori balak. Koma 2-3 bulan. Botak kepala suami dia. Doktor belah kepala ni, berjahit. Naik atas kursi roda. Nama dia Jiman. Jiman. Nama suami dia. Isteri dia nama Nur Kumulasari. Esok untuk siapa? Sudah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Pengantin tu balik berlanggar dengan lori balak. Jiman berlanggar dengan balak, pecah kepala tuan-tuan. Jadi gila Jiman tu. Allah uji Nur Kumulasari. Datang pula Latif Ibrahim ke Hayame. Naik jeep pula pergi mengorak Nur Kumulasari. Apa yang dia tunggu lagi suami kamu? Suami kamu kan lumpur. Kahwinlah dengan aku. Pilihlah aku. Nampak tuan-tuan. Dia ngorak pula Hayame pula ngorak. Minta cerai dengan Jiman. Nikah dengan Hayame. Jadi isteri nombor 2. Ya Allah. Pindah Kuala Lumpur Kak Som. Buat pesta minum arak KL. Akhirnya isteri nombor 1 dengan suami dia mabuk. Mati lemah dalam tap mandi. Isteri nombor 1 dia Fauzi Ahmad Daud. Yang mana faham? Tak faham semua. Ustaz hafal semua ustaz ya? Al-Hafiz. Apa tak hafal? Tuan-tuan. Kenalah hafal semua. Akhirnya balik kampung. Dah jadi janda. Cari balik abang Jiman. Jiman, sejak kau keluar daripada rumah ini, dia tak pernah putus menyebut nama kau. Gambar kau sentiasa ada dalam tangannya. Nampak tu? Mak Jiman menangis. Mak Jiman tu pula Nur Rizan. Bekas isteri P. Romli. Buat apa kau balik lagi di sini?
Kau pergilah Kuala Lumpur sana selepas kecewakan anak aku. Kau pergilah. Kata dia. Oh, dia halau pula Nur Kumulasari, tuan-tuan. Maafkan Nur, abang Jiman. Jiman pula gila. Gila. Apa mak dia cakap? Apa mak dia cakap dekat Jiman tu? Ya Allah, kalau Jiman ini baik hidupnya, kau panjangkanlah umurnya, ya Allah. Tapi kalau hidupnya ini lebih baiklah dia mati, ya Allah. Kalau itulah yang terbaik, aku redha, ya Allah. Kalau hidup dia tak elok, kau ambillah nyawa dia, ya Allah. Mak dia doa. Apa hukum berdoa pada orang yang sedang sakit? Ada hukum tu. Yang pertama, jangan doa mati pada orang yang sakitnya tak teruk. Baru sakit gigi. Kau sakit gigi, Sin. 2 hari dah sakit. Ya Allah, kalau baik untuknya hidup, panjangkanlah umurnya, ya Allah. Kalau hidup dia menyusah ke orang mati, jangan. Jangan doa macam tu, Kak Som. Yang boleh doa tu pada orang yang nazak, duduk di hospital tu. Kepala dah tak ada tempurung, dada pula terbelah, kaki pula terbutih. Duk tok-tek. Boleh dah. Siapa yang nak doakan? Keluarga dia. Ya Allah, kalau mati baik padanya, kami redalah, ya Allah. Apa keputusan kau, ya Allah? Kalau hidupnya baik pada dia, ya Allah, kau panjangkanlah umurnya, ya Allah. Kalau sakitnya dah terlalu teruk, kalau sakit kepala, jangan duk doa kat suami kita. Ya Allah, jangan, tuan-tuan. Bangkit suami tu. Kamu nak nikah lain ke? Kata dia. Oh, jangan, tuan-tuan. Jadi nombor 1, ni, kena ada suatu bentuk minda yang baik. Kenapa Allah bagi suami aku sakit? Selepas sebulan. Kahwin sebulan, suami aku sakit sampai sekarang, Ustaz. Dalam hati cakap apa? Mungkin Allah nak bagi pahala pada aku. Mungkin Allah nak bagi syurga pada aku. Mak dia kata, kamu minta cerai lah, Som. Kamu baru 22. Laki kamu tu pula macam itu dah tak sembuh dah. Otak pun tinggal setengah semua. Minta lah cerai, Som. Mak, mungkin Allah hantarkan dia sebagai suami Som. Mungkin Allah nak bagi syurga pada Som. Tak apalah, Mak. Som bela dia. Masya Allah. Tenteram jiwa makcik ni. Tenteram jiwa si isteri tadi. Mana nak cari, tuan-tuan? Bang, mana nak cari orang macam ni, bang? Ada satu orang ustaz. Ustaz, umur 66. Dia kata, Ustaz Kazim, boleh tak Ustaz Kazim carikan jodoh untuk saya? Isteri dia meninggal. Saya kata, boleh. Datanglah ke sekolah. Ustaz tengoklah mana yang Ustaz berkenan, beritahu. Nanti saya tanya. Nanti saya tanya mana yang Ustaz berkenan tu, saya tanya. Dia pun datang ke sekolah. Bila dia datang sekolah, saya suruh dia mengajar. Ustaz ni mengajar. Ustaz nak yang mana? Yang ni semua janda. 63, 62. Yang paling tua 87. Tak ada anak dara sekolah saya. Kalau ada anak dara pun 66. Nama dia Kak Tun. Lelah. Ada orang, tuan. Dia sakit lelah. Saya panggil dia Tun lelah. Yang tu tak kahwin lagi. Hak lain tu menikah habis dah. Kak Som, gaut 78. Kalau abang nak boleh. Gaut satu slip disc. Dah lah slip disc. Gaut pula. Saya tanya Kak Som. Kak Som gaut? Gaut Ustaz. Kuat Ustaz gaut. Kak Som suka makan apa? Udang. Elok Kak Som. Makanan kegemaran dia udang. Saya pun, Ustaz nak yang mana? Dia kata kalau boleh Ustaz lah pilih. Saya tak reti nak pilih. Saya malu tengok dia orang. Saya malu. Saya kata yang ni lah. Yang ni belum pernah kahwin. Umur 62 tahun. Saya pi. Akak, ini Ustaz. Kalau akak saya jodohkan dengan dia boleh. Terpulanglah pada Ustaz. Baik pada Ustaz. Saya terima saja. Saya tak pernah kahwin. Mak pak pun dah mati. Sebatang kara. Anak-anak adik-adik lagi tak ada.
2 hari, 3 hari lepas tu ustaz tu telefon balik. Syekh, anak ni dah dapat dah. Minta maaf lah, hak tu cancel. Tak apa, asyik baik tak bagi cincin lagi, baru merisik je. Saya pun pergi kenuri rumah dia kat nikah. Nikah dengan anak murid dia juga. Tuan-tuan, sebulan lepas dia nikah, suami dia ni Parkinson. Sebulan lepas menikah, tulang ni jatuh daripada dia punya mangkuk ni, apa ni? Orang panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Nak masuk balik dalam tu apa? Terkulai. Sebulan. Tak boleh bangun. Tulang reput. Dia dapat penyakit tulang reput pula. Benda ni tuan-tuan dah berlaku 10 tahun. Sampai sekarang isteri dia masih jaga dia. Padahal sebulan baru menikah. Nikah pula sama-sama tua. Bahagia sebulan je. Suami dia jatuh, benda ni terkulai, tangan Parkinson, tulang main. Sampai sekarang dia bela suami dia. Bila saya ziarah suami dia bersih, tuan-tuan. Baju bersih, muka bersih, rumah bersih. Dalam hati saya kata apa? Dia ni syurga. Kalau kita lah jadi dia, baru sebulan kenal, dah lah umur dah 60 lebih. Pasal apa aku nak jaga pula sampai aku ni dah tua-tua ni aku nak enjoy. Kalau kita belah. Pergi mahkamah tuntut cerai malas lah. Tapi dia dah bawa pergi heret bilik mandi, mandikan suami dia, lap suami dia, saat lagi pakaikan bedak, saat lagi pakai apa semua. Dia jaga sampai sekarang, tuan-tuan. Nak tengok hebat tak hebat kita, tunggu ujian sampai. Ni yang kata ujian. Setakat tak ada ujian ni, tuan-tuan, belum hebat lagi. Ustaz, saya hebat ujian, Ustaz. Hebat apa? Saya jihad, Ustaz. Berhenti kalau ceramah 2 jam tak sampai, dah nak balik dah. Belum hebat lagi. You know? Allahu Akbar. Hari ni nasi berapa bungkus? Ada cukup ayam. Ada 400 bungkus. Yang datang 600. Allahu Akbar. Makna 200 bakal tak dapat. Hak bagi atas belum. Saat lagi sembahyang isyak, saat lagi yang atas tu tak tenang. Silap duduk di atas. Nampak. Yang paling tenang ia tepi pintu. Sebaik aku tepi pintu. Yang nombor 3 yang tak tenang depan ni. Silap pula duduk depan. Aduh. Yang paling tawaduk dan tenang tu imam. Takkan dia orang tak simpan. Allah. Jadi tuan-tuan, jomlah kita sembahyang isyak. Saya pun nak pergi Kuala Lumpur pula. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya baru cerita orang yang aman dalam minda dia. Ada lagi 4 macam mana nak jadi bahagia. Itu 35 tahun daripada sekarang. Kita sambung balik, tuan-tuan. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.